Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak putus-putus menanugerahkan nikmat-Nya kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Taala beri pada kita, yang Nabi sebut, dan sentiasa nikmat tu disalah guna, iaitulah nikmat sihat dan nikmat dan masa lapang. Nabi kata banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, dan dua di antaranya manusia ni kerap salah guna, kan? Ataupun tak reti nak guna, kan? Yang pertama nikmat sihat, kan? Yang kedua nikmat masa lapang. Jadi sihat dan masa lapang ni, kan, sebaik-baiknya kita gunalah, kan, untuk, kan, kita nak menambahkan lagi, dan amalan-amalan soleh kita, dan untuk dijadikan sebagai, dan saham dan simpanan kita di hari akhirat besok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sambungan kitab kita muka surat 173 di bawah tajuk larangan yang dilakukan selepas kematian, ya? Larangan-larangan selepas kematian. Jadi sebelum ni kita telah bincang, dan di antara larangan yang dilarang dalam Islam bila berlaku kematian, dan iaitulah meratap dan menyalurkan lampu di tanah perkuburan, serta mengadakan hari memperingati, dan hari memperingati kematian, dan sama ada hari ketiga, hari ketujuh, hari 40, hari ke-100 dan seumpamanya. Dan yang tu ramai orang Melayu kita buat, dan ramai orang Melayu kita buat, kan. Tiba-tiba je dapat ustaz malam ni kuliah minta ditangguhkan. Sebab apa? Sebab kat surau kami malam ni ada majlis tahlil, dan majlis tahlil kematian salah seorang jemaah yang ke-40. Dan baik, tu antara contohlah, dan baik, malam ni kita masuk pada larangan yang seterusnya, iaitu larangan keras memukul dada dan pipi. Semua masalah tersebut tu maknanya larangan memukul dada dan pipi inilah, dan ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat daripada Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lattama al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyati." Dalam hadis ini ada 3 benda yang Nabi sebut. Yang Nabi kata laisa minna, bukan dari golongan kami. Bila Nabi kata bukan dari golongan kami, maknanya seolah-olah Nabi tak mengaku sebagai ummah, dan Nabi tak mengaku orang yang buat benda-benda ni sebagai umat dia, dan bukan dari golongan kami, Nabi kata. Ataupun boleh juga kita kata maksudnya ialah bukan daripada amalan orang-orang yang beriman, kan? Apa dia? Man lattamal khududa. Yang pertama iaitulah orang yang menampar-nampar pipinya, kan? Menampar pipi, kan? Hadis ni dulu saya ingat lagi masa saya sekolah menengah, kan? Saya pernah bergaduh dengan kawan saya, kemudian saya pelempang dia sekali, kan? Ni bukan nak cerita nak bangkitkan balik memori zaman gangster dah. Saya tak gangster pun, kan? Tapi
kalau orang tu terlajak dan terlampau melebihi batas, memang kena dah juga sekali tu. Jadi saya pelempang kawan saya sekali. Kemudian dia mengadu pada guru disiplin. Guru disiplin ni kebetulan waktu tu ustazah. Jadi dia merangkap guru disiplin dan juga kaunselor. Dan jadi selepas saya dipanggil tu, dia tak denda, tak hukum pun, kan, cuma dia bagi nasihat, kan. Jadi kata ustazah tu, saya ingat lagi, dia kata, kan, jangan suka menampar orang, dia kata. Sebab orang yang suka menampar pipi orang ni, Nabi tak mengaku umat, kan. Lepas tu dia pun baca dah hadis ni, kan. Nabi kata laisa minna man latamal hudud. Nabi kata aku tak mengaku umat orang yang menampar pipi, kan. Masa tu sekolah menengah, lama berbelah-belah tahun dah, lepas tu baru dah, kan, saya tahu rupanya hadis yang ustazah saya baca tu bukan hadis larangan tampar pipi orang. Larangan dalam hadis itu ialah menampar pipi sendiri. Menampar pipi sendiri sebab apa? Sebab sedih sangat-sangat, kerana berlaku kematian orang yang disayangi. Ni amalan orang Melayu mungkin ada, tapi jarang-jarang lah. Tapi di sebelah orang-orang Arab sana, mereka ni bila berlaku kematian, orang yang mati itu orang yang dihormati, orang yang dijadikan sebagai tempat bergantung hidup. Jadi bila mati, mereka ni sangat sedih, sehingga menampar-nampar pipi sendiri. Kemudian yang keduanya yang dilakukan oleh setengah orang ni selepas berlaku kematian ialah wasyaqqal juyub. Wasyaqqal juyub maknanya mengoyak-ngoyakkan bajunya. Ni kebiasaan orang Melayu kita jarang, kan. Tapi orang Arab sana kan habis baju koyak rabak baju dia koyaknya, kan. Kerana terlalu sedih. Dan yang ketiganya wada'a bid'awal jahiliyati. Dan yang ketiganya yang Nabi larang, dan orang yang meratap-ratap seperti kebiasaan orang jahiliyah ketika mendapat musibah. Dan contohnya berlaku kematian, mereka ni pun meratap. Meratap ni meraung, melolong sambil mulut dia tu meracau, macam orang separuh gila, kan. Kadang-kadang kata-kata mereka itu boleh membawa kepada syirik, dan menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katakanlah yang mati itu suami dia, kan. Suami sebagai tempat bergantung hidup, kan. Jadi bila suami dia mati ni, dia meratap, kan, dia meraung, dia kata kenapalah engkau mati lepas engkau ni, macam manalah aku nak hidup tanpa engkau, kan. Jadi kata-kata itu sebenarnya, kan, dia boleh membawa kepada perbuatan syirik, kan, dan boleh jadi murtad, keluar daripada Islam, gugur iman kita, kan. Dah abang dah tak ada ni, lepas ni aku nak hidup macam manalah, kan. Makan minum aku, anak-anak macam manalah, okey, kan. Seolah-olah, kan, bila suami dia mati tu dah tertutup terus pintu rezeki dia, kan. Kemudian ada pula kata, kenapalah Allah ambil nyawa abang dulu sedangkan orang lain ramai lagi, kan. Seremban Selatan tu ramai lagi orang, kenapalah Tuhan ambil nyawa abang dulu, kan. Dah parah tu, kan. Tu Haji Ayub tak mati-mati lagi tu, ambil je nyawa Haji Ayub, kenapalah ambil nyawa laki aku dulu. Allah, kan. Boleh bawa murtad, tuan-tuan, kata-kata macam tu, kan. Sebab yalah, kan, kadang-kadang kita pun faham, kan, orang ni bila terlalu sedih, kan, sampaikan dia tak sedar apa yang dia ucapkan, kan. Melainkan orang yang beriman dan orang yang berilmu lah, kan. Dia belajar dan dia tahu apa hukum, buat ni macam mana hukum dia, berdosa ataupun tidak, kan. Jadi kalau kita mengaji, kita ada ilmu, insya-Allah, dan ilmu kita itu akan memelihara dan melindungi kita ni daripada melakukan perbuatan yang tak betul. Dan itu tujuan kita ni menuntut ilmu.
Baik. Jadi 3 perkara ni disebut dalam hadis ni, Nabi tak mengaku sebagai umat. Kan? Orang yang bila berlaku kematian, kan? Mereka ni menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyakkan baju, kan? Dan meraung, melolong, kan? Macam orang separuh gila dan seumpamanya. Dan sebaliknya apa yang Islam mengajar kita, kan? Bila berlaku kematian, kan? Yang pertama sabar. Kan? Yang pertama sabar. Yang kedua, kita serahkan urusan tu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Serahkan kepada Allah. Dan dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Kemudian Nabi ajar kita doa. Kan? Allahumma ajurni fi musibati. Kan? Ya Allah, musibah yang menimpa aku ni, ya Allah. Dan tolonglah ya Allah, berikanlah pahala. Kan? Minta daripada Allah berlaku musibah tu. Dan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan berilah gantian yang lebih baik. Dan doa tu Nabi pernah ajar kepada Ummu Salamah. Dan bila Abu Salamah meninggal, dan Nabi suruh Ummu Salamah ni baca doa ni. Dan kita pun gitu juga, bila dengar ada orang mati, dan kita doakan kepada waris dia, isteri ataupun anak-anak ni, dan kita kata apa? Allahumma ajurhu fi musibati. Dan ya Allah, berikanlah pahala kepada saudara aku yang sedang ditimpa musibah ini, wakhluf lahu khairan minha, dan berilah gantian kepadanya dan dengan gantian yang lebih baik. Ini doa kita kepada kawan kita yang sedang ditimpa musibah. Ataupun kita boleh berdoa dengan doa yang Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Allah Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tambahkanlah kekuatan aku ni untuk bersabar menerima musibah ni. Sebab musibah kalau hilang selipar, tak adalah kita ni sedih sangat. Tapi kalau hilang motosikal wai suku, rasa-rasa seminggu juga termenung tu. Bayangkan kalau motosikal hilang seminggu, kalau kereta yang buat grab car tu hilang macam mana? Sebulan maunya termenung. Tak ada dah kereta hilang. Kereta tu bukan kereta tu untuk kegunaan biasa-biasa. Itu kereta diguna untuk cari rezeki. Dan bila hilang kereta, mana terputus punca pendapatan. Lagilah banyak lama masa untuk dia nak bersedih tu. Baik. Jadi larangan yang Islam dan tegah kita ni daripada lakukan selepas berlaku kematian, iaitu perbuatan memukul dada, tepuk dada ataupun pelompang di pipi sendiri. Ini amalan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Baik. Diriwayatkan oleh Abu Burdah bin Abu Musa, dia berkata satu hari Abu Musa sakit kepala pening sangat-sangat, sehinggalah dia jatuh pingsan. Dan kepalanya berada di pangkuan seorang wanita yang merupakan salah seorang ahli keluarga dia lah. Mungkin mak dia ataupun isteri dia ataupun anak dia, tapi tak dinyatakan sini. Sehingga wanita itu menjerit-jerit. Bila Abu Musa tadi pingsan, jatuh, kemudian yang salah seorang orang perempuan dalam rumah dia ni menjerit-jerit, dan tidak ada sesuatu yang mampu menenangkannya. Orang datang mari pujuk dia pun tak berhenti-berhenti meraung dia tu. Ketika dia sedar, ketika dia ni siapa? Abu Musa. Apabila Abu Musa ni dia sedar daripada pingsan dia, dia pun kata apa, masa dia pingsan tu dia dengar lah orang meraung ni. Dia pun kata, aku bebas daripada perbuatanmu. Maknanya aku berlepas diri daripada apa yang kamu lakukan tadi. Aku tak masuk campur dalam perbuatan kamu tadi itu. Sebagaimana Rasulullah SAW memutuskan hubungan ataupun Rasulullah berlepas diri dengan orang-orang yang menjerit-jerit ketika kematian, serta mencukur rambutnya dan mengoyak-ngoyakkan bajunya ketika ditipu musibah.
Salah satu lagi amalan orang jahiliah dulu berlaku kematian ialah dibotakkan kepala, kan. Bukan lelaki, perempuan. Kan? Ni amalan orang jahiliah dulu. Dan sebab itu di awal Islam bila berlaku kematian, Nabi larang orang perempuan ni pergi ziarah kubur, kan. Dan dalam hadis, kan, Nabi kata, dulu aku pernah melarang kamu, wahai orang perempuan, daripada menziarahi kubur. Sekarang Nabi kata, siapa nak pergi ziarah, pergilah. Dan kenapa dulu, pada awal Islam dulu, Nabi larang orang perempuan ni pergi ziarah kubur. Dan sebab yang banyak melakukan perbuatan jahiliah ni, merau-rau, menangis-nangis apa semua ni, biasanya orang perempuan, sebab dia tak kuat. Dan macam orang lelaki ni berlaku kematian tu, insya-Allah, air mata tu boleh tahan lagi. Tapi orang perempuan bukan air mata je, meraung terus, Jadi sebab tu di awal Islam Nabi larang orang perempuan pergi kubur. Bimbang takut pergi kubur tu, dia duduk peluk batu nisan tak nak balik sampai ke malam. Parah. Nah, anak-anak kelaparan kat rumah. Oh, Abang Ayu, kenapa Abang Ayu tinggalkan Zah? Lepas ni Zah nak duduk dengan siapa? Kan? Dah. Jadi sebab tu Nabi larang, kan? Kalau yang meninggal tu isteri, suami datang, suami tak ada nak peluk batu nisan kubur isteri tu, kan? Suami datang sedekah Fatihah, senyum je. Alhamdulillah, adalah peluang abang nak kahwin balik dengan ex-girlfriend dulu. Kan? Itu orang-orang kita kata, orang lelaki ni, bila isteri meninggal, tanah kubur tak sempat kering lagi. Tanah kubur tak sempat naik rumput lagi. Dah kahwin lain dah. Saya bukan kata Haji Ayu. Mungkin saya pun gitu juga. Sebab isteri saya, dia pernah kata, dia kata, abang, kalau abang nak kahwin lain, saya benarkan, saya tak menentang poligami. Dia kata, kalau abang nak kahwin lain, kahwinlah. Sebab berkahwin lebih daripada satu adalah sebahagian daripada sunnah Rasul. Saya kata, alhamdulillah lah kalau awak faham, kan. Kemudian kata orang rumah saya lagi, kalau ikut sunnah Rasul, Nabi berkahwin dengan isteri yang lain selepas kematian isteri pertama. Kan? Masa Nabi kahwin dengan Khadijah masih hidup, Nabi ada tak nikah perempuan lain? Tak ada. Nabi kahwin lain selepas Khadijah meninggal. Jadi isteri saya kata, kalau abang nak kahwin lain, silalah. Tapi nak ikut sunnah Nabi, tunggulah saya mati dulu. Itu saya pun jawab. Habis tu nak suruh aku doakan kau mati siang malam ke? Tak adalah saya minta abang doakan saya cepat mati. Tapi kalau abang nak kahwin lain, tunggulah saya mati dulu. Barulah kena dengan sunnah Nabi. Saya tanya dia, dari mana awak tahu cerita sunnah Nabi ni? Abang juga yang berceramah dalam surau, saya tengok dalam Facebook. Memang makan diri, ceramah makan diri dia panggil. Baik. Dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman daripada Yazid dan Abu Burdah bin Musa, keduanya berkata, ini cerita yang riwayat daripada orang lain pula, ketika Abu Musa pensang, cerita yang sama tapi perawi dia orang lain. Ketika Abu Musa pensang, isterinya datang dengan menjerit-jerit kuat. Ketika sedar, dia berkata kepada isterinya, adakah kamu tidak tahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku bebas daripada orang yang menarik rambutnya, menampar mukanya dan mengoyak bajunya ketika ditimpa musibah. Abu Musa ni dia tahu perangai, perbuatan isteri dia masa dia pensang tadi. Bila dia sedar, dia beritahu pada isteri dia, awak tak pernah dengar ke hadis Nabi yang Nabi kata, aku tak mengaku sebagai umatku orang yang melakukan perbuatan macam tadi tu. Jadi Abu Musa mengingatkan isteri dia. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melaknat wanita
yang mencakar-cakar wajahnya, mengoyak-ngoyak pakaiannya, serta merintih-rintih dengan menyebut binasa dan celaka. Kan? Dia kata celakalah aku lepas ni, suami dah meninggal ni, lepas ni macam mana aku nak hidup, memang celakalah hidup aku lepas ni. Kan? Antara kata-kata dia tadi tu. Kan? Dalam hadis yang lain, kan, Rasulullah melaknat. Kan? Bila Rasulullah melaknat, maknanya perbuatan yang dilaknat tadi itu adalah perbuatan yang sangat besar dosa dia. Kan? Hatim Al-Asam berkata, jika kamu melihat orang yang ditimpa musibah, mengoyakkan pakaiannya dan bersedih. Ya. Bersedih ni maknanya dia bersedih yang melampau. Ya. Sedih kerana kematian, memang itu biasa. Siapa-siapa pun sedih. Kan? Nabi pun sedih kan? Bila anak dia meninggal. Kan? Menitiklah juga air mata tu. Kan? Tapi maksud sedih sini ialah sedih yang melampau. Kan? Jadi orang ni, dia kematian suami contohnya. Kan? Dia pun meratap, mengoyak-ngoyak pakaiannya. Kan? Kemudian ada pula jiran dia datang ni lalu menghiburkannya. Menghibur sini bukan maksud pujuk supaya jangan berhenti lah. Janganlah menangis sampai macam ni. Tak. Kan? Dia menghiburkan tu maknanya dia join sekali. Kan? Jiran ni pun datang. Kenapa ni menangis? Abang aku dapat berita, abang aku aksiden dah meninggal dah. Jiran ni pun sama juga, tanpa pipi juga. Duk menangis. Kan? Oh, inilah jiran aku baik ni. Kalau aku tak ada nasi apa semua, tak ada duit, dia lah yang bagi pinjam, bagi nasi, bagi makan apa semua. Oh, dia pun tupang juga meraung sekali. Kan? Mari pula jiran nombor 3. Apa ni? Kan? Tak tahu ke suami dia baru je meninggal. Kan? Jiran nombor 3 pun sama juga. Habis kain baju dikoyaknya. Kan? Join sekali. Kan? Jadi Nabi kata, siapa yang join sekali, menghiburkan orang yang sedang meratap tadi tu, bermakna kamu telah bersekutu dengannya dalam melakukan dosa. Kan? Sepatutnya kita pergi kat dia, pujuk dia. Janganlah buat benda macam ni. Benda ni dilarang dalam Islam. Tapi tak, dia datang, dia join pula sekali. Kan? Jadi orang yang menumpang join sekali tadi, dia dianggap sebagai orang yang bersekutu di dalam melakukan perkara dosa. Kerana dia itu sahabat yang mungkar, sahabat yang buruk. Kan? Kamu perlu melarangnya. Sebaliknya, kita ni patut larang orang tu daripada buat. Tapi kita pergi join sekali. Kan? Ataupun mungkin isteri tu beritahu suami, bang, jiran kita Minoh tu tengah menangis kat rumah tu, suami dia baru meninggal. Si suami kata, pergilah hiburkan dia, join sekali. Dengan suami-suami pun kena laknat juga. Kan? Jadi jangan buat gitu. Kan? Kalau adalah nampak keadaan berlaku macam tu, yang patut kita buat, nasihatkan dia supaya berhenti, jangan buat benda macam ni. Kan? Baik. Abu Sa'id Al-Balkhi berkata, siapa yang ditimpa musibah lantas mengoyak-ngoyakkan pakaian atau memukul-mukul dadanya, seolah-olah dia ni mengambil panah untuk memerangi Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Ya. Seolah-olah dia macam dia nak berperang dengan Allah lah. Ya. Dia tak nak terima qada dan qadar. Dia tak nak terima ketentuan Allah yang telah mengambil nyawa suami dia tu. Ya. Baik. Kemudian kita masuk pada tajuk yang seterusnya, mentalkin mayat. Ini bukan larangan. Tajuk larangan selepas kematian dah habis. Ini masuk tajuk lain pula. Iaitu benda amalan yang diharuskan. Yang dibenarkan dalam Islam. Antaranya itu mentalkin mayat dengan membaca syahadah ketika telah selamat dikebumikan. Baik. Biasanya kita ni mentalkin mayat macam mana? Mentalkin mayat. Dia ada dua. Talkin mayat selepas dikebumikan. Kan? Yang satu lagi, talkin ketika orang tu sedang sakaratul maut. Kan? Ada dua jenis talkin.
Dan talqin ketika orang tu hampir-hampir mati, iaitu kita pergi kat dia dan kita ajar dia, suruh dia mengucap la ilaha illallah. Dan itu nama dia talqin juga. Talqin ni dalam bahasa Arab maknanya mengajar. Dan jadi kita ajar. Dan nampak Zul tercungak-cungak dah nak mati ni, kita pun pergi kat dia, kita pun bisik kat telinga, Zul, sebutlah la ilaha illallah. Ya. Tu nama dia talqin orang yang nak mati. Kan? Sebab orang yang nak mati ni kan, dia dalam keadaan kritikal. Kan? Patut kita kena ada sebelah. Dan jangan biarkan orang nak mati tu seorang diri. Kan? Sebab ketika itu kan, syaitan sedang berusaha bersungguh-sungguh kan, untuk nak menyesatkan kan, manusia ni. Kan? Sebab bagi syaitan itu adalah peluang yang terakhir. Kan? Jadi kita patut ada sebelah, ajar dia. Kan? Ingatkan dia supaya sebut la ilaha illallah. Kan? Jangan ikut skrip drama swasta dalam TV. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia tak ada asyhadu dah. Orang nak mati ni dia tak ada asyhadu. Dan terus je la ilaha illallah. Dan kita pun letak telinga kita dekat mulut dia. Nampak lidah dia bergerak-gerak, bibir bergerak-gerak, kita dengar apa yang dia sebut. Dan kalau dia sebut la ilaha illallah, cukuplah. Dan talqin ni tak payah ajar sampai banyak kali. Bila dia dah sebut la ilaha illallah, dah cukup. Dan melainkan bila dia meracau sebut benda lain pula. Dan tadi dia dah sebut dah la ilaha illallah. Lepas tu dia meracau. Dan dia kata duit abang dalam bank tu banyak tu kan, lepas ni nak buat ke mana duit tu. Dia dah meracau kan. Jadi waktu tu sunat kita talqinkan balik. Zul, sudah-sudahlah sebut pasal harta tu. Ucap la ilaha illallah. Dia pun ucap la ilaha illallah. Tiba-tiba bunyi pula kebun abang dekat pantai tu. Tak. Contoh kan. Dia dah meracau balik. Bila dia meracau balik, ajar lagi sekali la ilaha illallah. Kan? Supaya apa? Supaya kalimah yang terakhir yang diucapnya ialah la ilaha illallah. Dan tu yang kan kita minta dalam doa kan. Dan waj'al akhira kalamina indal mauti la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan terakhirku saat aku nak mati besok ialah kalimah la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi kata siapa yang saat dia mati ucapan dia yang terakhir ialah la ilaha illallah, Nabi kata confirm masuk syurga. Kan? Sebab tu kita ni nak tolong kan orang-orang yang nak mati ni supaya dia ni sebelum mati pastikan ucapan dia la ilaha illallah. Baik. Itu nama dia talqin orang yang hampir nak mati. Dan satu lagi talqin orang yang telah mati. Talqin orang yang telah mati ni masa mana? Hak yang Tok Imam baca tu lah selepas dikebumikan. Baik. Abu Muhammad Abdul Wahab meriwayatkan satu hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili. Dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kamu meninggal dunia, maka kamu semua sebaiknya meratakan tanahnya maksudnya selepas dikebumikan tu. Kemudian salah seorang berdiri berhampiran kuburnya yang searah setentang dengan kepala. Ini yang sunnah yang dilakukan oleh Nabi selepas selesai dikebumikan. Kalau kita orang Melayu biasanya Tok Imam kita akan hampur tikar sebelah kubur, Tok Imam pun datang duduk. Keluarga yang paling hampir dengan si mati datang duduk sebelah. Biasanya kita duduk, Tok Imam kita baca talqin. Tapi sunnah hak yang Nabi ajar ialah berdiri. Berdiri. Tapi kalau nak duduk, duduklah.
Sebab apa kan kita buat amalan kita baca talqin sambil duduk. Sebab tu imam nak baca talqin tu pun dah tua, tak larat nak berdiri dah. Kan? Berdiri sekejap pun dah goyang-goyang lutut. Tu yang kita bagi tika suruh duduk tu. Cuba bagi tu imam yang muda-muda. Kan? Mesti dia akan berdiri. Kan? Sebab yang afdalnya berdiri. Kan? Jadi Nabi dan sahabat, amalan Nabi dan sahabat selepas dikebumikan satu-satu jenazah ni, kan, Nabi akan minta sahabat ni semua supaya bangun berdiri. Kan? Semua bangun. Bangun tu Nabi akan bercakap. Kan? Nabi akan bertalqin. Kan? Menceritakan, kan, tentang kematian tu. Antaranya dalam hadis Nabi kata, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Nabi minta kepada sahabat bangunlah berdiri. Kemudian Nabi kata apa? Mohonlah keampunan, doalah minta ampun untuk saudara kamu yang telah meninggal ini, kerana sesungguhnya dia sekarang sedang disoal. Urusan soal jawab malaikat sudah pun bermula. Kalau dulu mungkin tuan-tuan pernah dengar ustaz-ustaz kata, kan, apabila semua orang dah balik meninggalkan kubur ni, maka datanglah malaikat munkar nakir untuk bertanya kepada si mati. Sebenarnya tak betul. Malaikat munkar nakir dia tak tunggu orang balik. Kan? Selesai je dikebumikan, terus datang. Walaupun atas kubur tu kan ada lagi beratus orang. Kan? Malaikat munkar nakir dia tak takut ke orang hidup tu. Kan? Jadi dia datang terus. Sebab tu Nabi kata, mintalah keampunan untuk saudaramu kerana dia sekarang sedang disoal. Maknanya orang belum balik lagi, munkar nakir dah ada dah, siap dah untuk bertanya kepada si mati tadi. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kamu meninggal dunia, maka kamu sebaiknya ratakan tanahnya. Kemudian rata ni bukan rata dengan maksud rata betul. Rata dengan makna bonggol, tinggikan sikit sejengkal lebih kurang tanah tu daripada tanah keliling dia tu, supaya lain kali orang lalu orang datang, orang tahu ini tanah kubur. Sebab apa? Nampak ada bonggol dia tinggi tu. Itu pun sunnah juga. Kita tinggikan sikit, tinggikan sedekah je, jangan lebih. Kemudian salah seorang kamu berdiri berhampiran kuburnya yang searah dengan kepala. Maknanya duduk berdiri setentang dengan kepala. Ini siapa ni? Tu imam. Tu imam yang nak baca talqin tu, hendaklah dia tu berdiri di bertentangan dengan kepala mayat tadi. Dan pertama sekali, katalah, apa yang tu imam ni patut kata, patut sebut, wahai fulan bin fulanah. Wahai fulan bin fulanah. Fulan ni orang lelaki, fulanah ni perempuan. Kalau maknanya kalau katakan dolah, ayah dia mamak, biasanya kita tak binkan dengan mamak, kita bin dengan mak dia. Mak dia nama apa? Zainab contohnya. Wahai dolah bin Zainab. Bukan binti ya. Dolah bin Zainab. Sebab bin tu maknanya anak lelaki. Dolah anak lelaki Zainab. Ada orang dia silap faham. Bila nak dibinkan dengan mak dia, dia kata kena binti lah sebab mak dia. Bin maknanya dalam bahasa Arab anak lelaki. Binti maknanya anak perempuan. Jadi dolah ni anak lelaki ke anak perempuan Zainab? Anak lelaki. Jadi bin lah. Hei dolah bin Zainab. Betul lah tu. Jangan pula ada bisik. Tu imam. Dolah binti. Dia pula nak betul tu imam. Kalau saya kepala. Kan? Apa pula, apa yang salah, betul lah tu. Kan? Kenapa dia dibinkan dengan mak dia? Boleh tak kita nak bin dengan ayah? Boleh juga. Kan? Kita pergi kubur, nampak tu kubur. Kan? Nampak dolah bin mamak. Meninggal 7 November 2023. Okay, dalam kurungan selepas kuliah maghrib. Dolah bin mamak, bukan Kamal Ismail. Okay. Kan? Biasa nama-nama dikuburkan bin ayah dah. Kan? Bin ayah. Kan? Tapi kalau tu imam nak baca talqin, yang sunnahnya bin dengan mak.
Kan? Kenapa bin dengan mak? Kan? Di sini ada juga orang tanya. Kan? Kenapa bin dengan mak? Kenapa tak bin ayah? Kan? Jawapan dia, kalau mak memang sungguh-sungguh sahih, dialah yang melahirkan kan anak tu. Kan? Daripada rahim dia. Tapi kalau bin dengan ayah, belum tentu ayah anak tu daripada ayah. Kan? Mungkin sebelum tu dengan orang lain dulu. Kan? Tapi bila binkan dengan mak, tu memang confirm dia tu memang anak mak tu. Kan? Katakanlah Daulah bin Mamak, belum tentu lagi Mamak tu betul ayah dia. Kan? Mungkin Mamak tu dia menikah tu, dia ni dah ada dah dalam perut mak. Kan? Tapi dengan lelaki lain. Kan? Jadi sebab tu Islam suruh bin dengan mak. Kan? Tapi kalau tak tahu nama mak, kan? Dah si mayat ni kata Tok Imam, kan? Mayat ni nama apa? Daulah, kawan dia beritahu. Daulah bin apa? Mak dia nama apa? Kawan dia kata, nama mak tak tahu. Kan? Guna nama Siti Hawa. Kan? Sebab tu mak nombor 1. Kan? Wahai Daulah bin Hawa. Kan? Pada masa itu dia dapat mendengarnya. Dia ni siapa? Hak mati. Orang mati tu dapat mendengarnya tetapi tidak dapat menjawab. Kan? Kok boleh jawab macam mana agak-agak? Tok Imam kata, wahai Daulah bin Zainab, dengar bunyi. Ya. Kan? Ya, saya dengar dalam nung bunyi. Kan? Tak pasal-pasal. Tok Imam pula kena talqin. Kan? Dia boleh mendengar tetapi dia tidak boleh menjawab. Kan? Jadi orang mati ni kan dia boleh mendengar. Sama macam orang pensan, sama macam orang yang koma, kan? Koma 30 hari, kan? Pergi jaga orang koma. Kan kita bercakap dengan dia, kan? Mungkin orang lain yang lalu lalang tengok, gila ke dia ni bercakap dengan orang koma, kan? Tak gila, kan? Sebab orang koma ni walaupun dia tak boleh beri respon apa-apa, kan, tapi bila kita berbisik kat telinga dia kan dia mendengar. Kan? Bayangkan orang mati pun boleh dengar, orang pensan apa tahu lagi. Kan? Jadi waktu saya ingat masa arwah ayah saya 30 hari koma di hospital. Kan? Minggu yang saya balik untuk bergilir jaga dengan kakak saya, kan saya sampai di hospital, kan duduk, kan saya letak mulut dekat telinga ayah. Kan saya pun beri salam, Assalamualaikum ayah, saya baru sapa. Kan hari ni giliran saya untuk jaga ayah, kan. Lepas tu bersihkan, tukar pamper, bersihkan najis dia apa semua, kan, mandikan dia, lap-lapkan apa semua tu. Saya pun duduklah, kan, sambil baca Quran. Lepas baca Quran tu saya cakap, kan. Saya beritahu, kata ayah, kata saya sekarang ni anak 5 dah, kan. Saya ingat lagi ayah masa saya kecil dulu, ayah suka menyepak saya, kan. Kadang-kadang nampak ujung jari dia tu bergerak, kan. Ujung jari dia bergerak, kan. Kemudian ada satu masa tu saya cerita apa semua ni, cerita baliklah zaman masa kita jadi anak dia dulu, kan, apa yang ayah buat apa semua. Saya cerita, saya beritahu ayah, saya ucap terima kasih banyak. Kalau tak kerana ayah yang bersungguh suruh paksa saya sekolah agama, saya rasa tak tahulah jadi setan gamaknya saya hari ni. Alhamdulillah ayah, terima kasih banyak, kan, sebab kan, ayah banyak kan dorong saya kan untuk menjadi orang yang berguna, kan. Tiba-tiba nampak air mata mengalir, kan. Tu yang saya bertambah yakin orang koma ni dia boleh dengar, kan. Dia boleh dengar. Kemudian saya pernah ada seorang kawan dia cerita, dia kata abang dia aksiden, kepala terentak jatuh atas cermin kereta, kemudian koma, kan. 5-6 hari jugalah, kan, koma di hospital tu. Jadi dia ni, adik ni datang bisik cerita kat abang dia ni, bercakap. Dan bila abang dia ni sedar dan kemudian tu dah dapat balik ke rumah, dia pun cerita balik, kan.
Ada tak masa abang koma dulu mau ada cerita gini, mau cerita zaman kita kecil-kecil dulu pergi lastik burung apa semua, mandi parit, kemudian kena kejar dia ayah dengan pelepahnya. Kan? Adik dia kata, ada bang, memang saya ada cerita masa tu abang koma, dia kata. Kan? Saya tak tahu nak buat apa, saya bersembang lah, kata. Kan? Abang dengar ke tak dengar, saya tak tahu, dia kata. Kan? Tu abang dia kata, aku dengar, dia kata. Kan? Aku dengar. Kan? Dan dia boleh ingat apa yang adik dia beritahu tu. Kan? Macam ayah saya ni tak sempat lah, sebab dia mati, dia meninggal ni, koma dia hari yang ke-30. Kan? Memang dia tak sedar lah. Sampai ke mati dia tak sedar. Baik. Jadi apa ni, Tok Imam tadi bila berdiri tu dia sebutlah wahai fulan bin fulanah, dia kata. Ya. Kemudian katakanlah lagi, panggil lagi, seru dia. Kan? Pada masa itu dia dapat mendengarnya tapi tidak dapat menjawabnya. Kemudian katakanlah wahai fulan bin fulanah, panggil lagi, seru nama dia. Kan? Kedua kalinya, maka pada masa itu diluruskan duduk mayat itu. Kan? Mayat itu didudukkan oleh malaikat. Kan? Dalam kubur, masa kita letak mayat dalam liang lahat tu lurus. Kan? Tapi bila malaikat muka dan nakir datang, kan? Malaikat akan mendudukkan kita dalam keadaan kaki kita ni telunjuk ke depan. Kan? Macam kita duduk dalam surau ni, kita menyandar dekat dinding, kaki kita telunjuk ke depan. Itulah kedudukan mayat ketika sedang ditanya oleh malaikat. Sebab tu tuan-tuan, dalam kuliah maghrib ni jangan duduk macam tu. Kan nyandar kat dinding, lunjuk macam tu. Kan ustaz yang mengajar tengok, oi macam mayat dalam kubur, kata ustaz. Kan? Sebab itulah posisi kita dalam kubur besok ketika ditanya oleh malaikat. Kan? Malaikat tak tanya dalam keadaan berbaring. Ma rabbuka, mayat dalam keadaan melentang. Allahu Rabbi. Nampak sangat jobo. Kan? Jadi malaikat bangunkan dia supaya soal jawab berlaku tu dalam keadaan sopan. Kan? Sambil duduk. Kan? Ni seorang berdiri tanya, seorang berbaring. Nampaklah sombong tu. Jadi yang nak menjawab ni, bila ditanya dia dalam keadaan duduk. Kan? Kemudian maka mayat itu akan menjawab, semoga kami mendapat petunjuk. Kan? Tok Imam ni panggil nama dia, Tok Imam atas. Kan? Yang kat bawah ni dengar. Kan? Kemudian kan, yang ni dia pun jawab, dia kata semoga kami ni yang orang yang mati ni lah. Dan semoga kami mendapat petunjuk. Dia jawab macam tu. Tetapi kamu tidak dapat mendengarnya. Nabi kata kita hak hidup atas ni tak dapat dengar. Ya? Suara mayat, jeritan mayat, lolongan suara mayat kerana diazab oleh malaikat dalam kubur, kita manusia dan juga jin tak dengar. Tapi kalau selain daripada tu, Nabi kata dengar. Haiwan, binatang dengar. Tapi yalah, dia nak cerita, dia tak boleh nak bercakap macam kita. Ya? Tapi kita ni bila kita dah belajar, baca hadis apa semua, kita yakin dan tahulah memang benda tu memang berlaku. Kan? Suara mayat kan, boleh didengari, tetapi bukan oleh kita manusia dan juga jin. Lantas katakanlah kepadanya, ni Nabi ajar, kan? Antara isi kandungan talqin, kan? Siapa yang nak jadi imam talqin besok, antaranya katakanlah apa yang dahulu kamu katakan di dunia. Kan? Tok Imam, wahai si fulan bin fulanah, katakanlah apa yang biasa kamu ucapkan semasa di dunia dulu. Kan? Apa dia? Iaitulah ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan? Katakanlah apa yang dahulu kamu katakan di dunia, iaitu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad menjadi nabiku dan Al-Quran sebagai imamku. Imam ni maknanya petunjuk. Kan? Malaikat Munkar dan Nakir akan terhalang untuk menyeksanya dan berkata, orang yang kita dudukkan ini amat lancar kata-katanya kepada kami. Sesungguhnya telah diajarkan kepadanya jawapan ini. Dan Allah menjadikan keduanya sebagai hujah
yakni bukti ataupun alasan di hadapannya. Seorang lelaki bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, bagaimana jika tidak diketahui ibunya?" Nama ibu tak tahu, kan? Dan Nabi kata, nisbahkanlah panggilan bin dia tu kepada ibunya hak nombor 1 dulu, iaitulah Siti Hawa. Ya, mengikut pengetahuanku, Abu Muhammad menyatakannya dalam kitab dia Al-Aqibah, tetapi tidak menyatakan kata-kata kitab serta imam. Ya, ada dalam riwayat lain kata tidak disebut pula apa ni Al-Quran itu sebagai imam apa semua tu, kan? Itu riwayat yang lain. Perkataan kitab mungkin dinisbahkan pada hadis yang sampai pada perkataan imam, kan? Ada yang kata Al-Quran itu kitabku, ada yang kata Al-Quran itu imamku, kan? Itu berbeza dari segi perawi lah, kan? Jadi ni yang akan ditanya oleh malaikat, kan? Malaikat akan tanya soalan hak yang kita semua dah tahu dah, soalan bocor. Dan yang pertama Tuhan malaikat tanya apa? Ma rabbuka. Kan? Ma rabbuka. Dan orang yang mengaji bahasa Arab, dan dia mungkin akan tanya, kenapa malaikat tanya dengan menggunakan perkataan ma? Kan? Kenapa tak guna man? Man maknanya siapa? Ma maknanya apa? Kan? Jadi dari segi tata bahasa Melayu, betul ke tidak kalau kita tanya, apakah Tuhanmu? Nah, apa ke siapa? Patutnya siapalah. Ya? Tetapi kenapa malaikat dia tanya dengan menggunakan perkataan ma, dengan makna apa? Ya? Sepatutnya si mati tu akan jawablah. Salah tu malaikat, sepatutnya siapakah Tuhanmu? Okay. Ya? Tapi malaikat tak guna perkataan man dan siapa. Dia guna ma, apakah Tuhanmu? Sebab apa? Sebab di dunia ni banyak orang manusia yang sesat yang menjadikan Tuhan tu daripada benda-benda yang tak bernyawa. Patung, matahari, bulan, bintang apa semua, pokok-pokok dijadikan sebagai Tuhan. Jadi betul lah pertanyaan malaikat tadi, ma rabbuka, apa Tuhanmu? Saya dulu gitu juga. Dan fikir juga, kenapa malaikat tak tanya man rabbuka? Sebab man ni biasanya untuk benda yang bernyawa, yang berakal, macam manusia contohnya. Ma ni untuk benda yang tak berakal. Jadi munasabah malaikat tanya ma rabbuka, sebab Tuhan yang dijadikan sembahan manusia di atas muka bumi ni kan banyak terdiri daripada benda yang tak berakal, yang menyembah api, yang menyembah lembu, yang menyembah itu, menyembah ini. Ya. Baik. Perkara tersebut dipetik sebagaimana adanya daripada kitab Ihya Ulumuddin. Diriwayatkan daripada Hamad bin Zaid daripada Sa'id Al-Azdi, dia berkata, aku menjenguk Abu Umamah yang sedang menghadapi maut. Dia berkata kepadaku, wahai Sa'id, kawan dia datang ziarah ni, hak yang sakit nak mati ni kata, wahai Sa'id, jika aku mati, maka lakukanlah sebagaimana yang disuruh Rasulullah SAW bagi mayat. Dia pesan pada kawan, lepas aku mati besok, buatlah seperti mana hak Nabi buat. Dia kata, baginda bersabda, jika salah seorang dari kalangan kamu meninggal dunia, kebumikanlah dia, dan berdirilah salah seorang dekat pangkal kuburnya, yang searah dengan kepala mayat, dan katakanlah, wahai fulan bin fulanah, maka dia dapat mendengar kamu. Kan? Dia dapat dengar, kan? Cuma dia tak boleh nak jawab. Kan? Baik. Yang imam-imam kita buat hari ni, talqin di kubur tu, kan? Ramai orang kata benda tu bid'ah. Kan? Hak mana tak suka ni gitulah. Kan? Bila tak suka je, ini bid'ah. Kan? Dan jawapan dia, benda tu tak bid'ah. Kan? Dan memang ada Nabi buat. Cuma tak sama kita buat seperti mana Nabi. Contohnya tadilah, Nabi berdiri, kita duduk. Kan? Dan tapi yang pentingnya, objektif talqin tu sampai. Kan? Nabi bertalqin untuk beri tolong, istighfarkan untuk si mati tadi, dan juga untuk
memberitahu, menyedarkan orang-orang ramai hak yang datang mengiringi jenazah tadi, supaya mereka tahu apa yang berlaku dalam kubur sekarang. Sebab tu Tok Imam dalam talqin dia akan beritahu, wahai Mamak bin Dolah, dan ketahuilah bahawa kamu sekarang sudah pun berpindah daripada alam dunia kepada alam akhirat. Kamu sekarang ni berada dalam kubur ditemani oleh cacing-cacing, oleh ulat-ulat tanah dan seumpamanya. Selepas ini bila datang dua malaikat bertanya pada kamu, jawablah dengan lidah yang fasih, janganlah kamu takut, kata Tok Imam tu. Kan? Sebenarnya kata-kata Tok Imam tu selain daripada dia nak beritahu pada orang mati tadi, dia juga nak beritahu pada orang hidup. Kan? Jadi bila Tok Imam baca talqin, yang hidup ni janganlah duduk jauh-jauh. Kan? Tok Imam dah nak baca talqin ni, yang jauh-jauh tu datang mari duduk dekat. Kan? Macam saya dulu bila saya nak mula talqin, saya akan panggil dulu. No, yang jauh-jauh tu mari. Kan? Mari sini. Apa guna kamu mari ni? Kan? Kita datang ke kubur ni antaranya nak dapatkan keinsafan. Kan? Jadi keinsafan yang kita dapat tu antaranya ialah dengan mendengar talqin lah. Jadi duduk dengar. Bila Tok Imam cerita gini, kita pun mari timbul keinsafan. Aku besok mati macam ni lah, duduk dalam kubur, dalam keadaan gelap, apa semua, datang malaikat tanya, kalau boleh jawab, alhamdulillah. Tak boleh jawab, meraung lah aku, kena belasah. Kan? Keinsafan tu datang. Tapi macam biasalah, keluar je daripada kawasan kubur, kawan pun cuik, jom. Ngetel dulu kedai mamak. Kan? Dah penat gali kubur kawan tadi. Kan? Jomlah. Duduk kedai mamak. Kan? Teh tarik satu. Keinsafan kat kubur tadi mana? Hilang dah. Kan? Kejap je manusia ni. Kan? Sebab tu kalau saya mati besok, kalau Zul ingat menangis 2 hari, itu bohong tu. Kan? Tak sampainya, pagi je, jom kawan-kawan, Ustaz Kamal meninggal, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Kan? Asal sekarang dah ingat dah kat aku. Kan? Sibuk benda lain dah. Kan? Sebab itulah sahabat pernah, kan? Dia kata, ya Rasulullah, ketika aku duduk bersama dengan engkau dalam majlis engkau, ya Rasulullah, engkau bercerita macam ni, aku ni takut ingat kepada neraka, takut pada neraka. Kan? Aku takut macam-macam apa yang kau cerita tadi tu. Tapi masalahnya ya Rasulullah, bila aku balik je sampai ke rumah, jumpa anak bini, peluk cucu hak baru lahir, kan? Aku terus dak ingat apa hak mung beritahu pagi tadi. Nabi kata, biasalah tu. Kan? Maknanya Nabi pun tak heran. Kan? Tazkirah ataupun keinsafan ni memang tak lama. Kan? Sebab tu kita ni, lepas kita lalai, kita lupa, maghrib tu datang balik ke surau, dengar pula ustaz ceramah. Kan? Ingat balik. Kan? Balik je daripada surau, bini pun hidang cekodok, makan cekodok, ingat lagi dak hak ustaz cerita tadi, dah ingat dah. Kan? Tu yang penting subuh esok pula tu datang ke masjid supaya ingatan kita tu tak putus. Kan? Sebab tu dalam Islam, peringatan ni paling lama ialah seminggu sekali. Ya? Seminggu sekali. Jangan 40 hari tak pernah dengar sebarang nasihat, sebarang tazkirah kuliah. Ya? Paling kurang, kalau malas sangat, ulama kata seminggu sekali. Masa mana? Masa pergi sembahyang Jumaat, dengar khutbah. Kan? Khutbah tu, khutbah yang boleh menginsafkan. Kan? Itulah khutbah Jumaat yang paling baik. Kan? Tapi kebanyakan khutbah hari ini, tuan-tuan dan sidang jemaah yang dirahmati Allah, tajuk khutbah kita pada minggu ini ialah makanlah buah-buahan tempatan. Pengong betul tajuk khutbah. Kan? Agak-agak insaf tak? Keluar daripada masjid tu tengiang-ngiang ada keinsafan. Oh sedihnya aku, takutnya kan, dengan akhirat nanti kalau aku tinggalkan solat nanti aku kena seksa. Ada kan? Ya. Balik rumah bini tanya, bang, kan, apa tajuk khutbah hari ni? Kan, khutbah hari ni ialah makanlah buah-buahan tempatan. Kan? Pernah tak tuan-tuan dengar kan khutbah macam tu? Kan? Saya dengar Allah gini kepala. Kan?
Kadang-kadang kita ni esok nak khutbah Jumaat dan teks khutbah tu kita dah download dah dan dalam laman web Jabat Agama tu kadang-kadang tengok baca Allahu Akbar kata kesiangnya dan khutbah hak yang seminggu sekali tetapi tajuk dia tak boleh memberi kesadaran dan keinsafan kepada orang yang datang. Yang terbaik, khutbah yang terbaik dia merangkum seminggu tu apa dia isu. Saya pernah satu masjid tu imam dia memang saya kagum. Dia gabung 3-4 tajuk yang berlaku dalam minggu tu. Tak minggu ni hari Ahad isu ni, hari Isnin ada isu ni, dia gabung. Saya kata ni baru betul khutbah. Ni kadang-kadang khutbah tu langsung tak memberikan keinsafan. Jadi orang yang tak pernah datang dengar kuliah maghrib, kuliah subuh, mengharapkan khutbah Jumaat seminggu sekali, maknanya tak tercapailah objektif untuk mendatangkan keinsafan tu. Baik tuan-tuan, jaga-jaga siapa yang jadi imam tu yang nak baca khutbah, pilihlah khutbah yang baik-baik yang boleh mendatangkan keinsafan. Setakat tu dulu, saya tak boleh lama, rindu ke cucu. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.